Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita kepada asal, iaitu penghujung cita-cita ahli suluk ialah peningkatan jiwa. Yang ni orang yang melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah, itu dipanggil ahli suluk ataupun dipanggil salik. Yang ni orang yang berjalan kepada Allah. Maka orang yang berjalan kepada Allah, di antara cita-citanya adalah peningkatan dari segi jiwa ataupun peningkatan dari segi rohani. Sehinggalah di dalam rohaninya dia terasa bahawa dia ini fakir kepada Allah, dan di dalam rohaninya dia merasakan bahawa dia ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah rohaninya, hatinya sentiasa mengingati Allah taala, dan hidup mereka dalam keadaan sentiasa berzikir kepada Allah. Maka inilah yang dilalui oleh ahli salik ataupun ahli suluk, yang mana di antara cita-cita ahli suluk ialah peningkatan jiwa. Peningkatan jiwa bermakna peningkatan akhlak. Peningkatan jiwa bermakna peningkatan rohani dari segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah terbuka pintu hatinya, ataupun hati yang terhijab dengan nafsu amarah, dengan nafsu-nafsu yang jahat, tercabut nafsu di dalam jiwanya, sehingga menjadi dia orang yang sebaik-baik manusia. Sayyidina Umar Al-Khattab, yang satu ketika dahulu sebelum beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang kuat menentang agama Allah, orang yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila beriman dengan Allah, bersuhbah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui jalan untuk sampai kepada Allah, lalu menjadikan Sayyidina Umar Al-Khattab orang yang mulia dan termasuk di kalangan orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang melalui jalan ibadat, ialah mereka itu melalui jalan untuk sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah ini tasawuf mengistilahkan wusul, yakni orang yang sampai kepada Allah. Maka perjalanan dia mesti ada peningkatan. Maka peningkatan itu berlaku pada peningkatan jiwa. Jiwa yang sudah tunduk kepada Allah, jiwa yang sudah menangis kepada Allah Ta'ala, jiwa yang sudah ingat kepada Allah, jiwa yang tidak tunduk kepada hawa nafsu. Inilah perjalanan ahli suluk, inilah perjalanan ahli sufi. Maka jika diperolehi mereka sampai kepada apa yang mereka cari, apabila mereka ini berjalan kepada Allah, melakukan amal ibadat dalam keadaan mencapai makrifat kepada Allah, sampai makrifat kepada Allah, dengan arti kata mengenal Allah sehingga merasa keagungan Allah. Inilah yang tercatat di dalam hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan seandainya kamu tidak melihat Allah, Allah Ta'ala melihat kamu. Ini dipanggil ihsan. Melakukan ibadat sehingga merasa seolah-olah Allah Ta'ala di hadapan, yakni merasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melakukan amal ibadat, ada yang dapat merasa kebesaran Allah sehingga merasa takut, hatinya tidak lalai kepada Allah Ta'ala. Dan para sahabat, ada di antara sahabat Nabi, apabila kena anak panah, lalu anak panah itu dicabut ketika sembahyang. Dan berlaku orang-orang yang khusyuk sembahyang, orang-orang yang soleh. Tercatat dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ada seorang yang soleh, apabila dia beribadat, bangunan runtuh di tempat yang dia beribadat tadi. Orang lari ketakutan, tetapi dia masih khusyuk beribadat kepada Allah. Lalu lepas sembahyang, dia terdengar, terasa bising. Lalu dia bertanya kepada orang, apa yang kamu bising-bising ini? Lalu menjawab orang, kamu tidak melihat ke ada bangunan yang runtuh? Dia kata, sesungguhnya kami tidak menyadarinya kerana kami ketika itu dalam sembahyang.
Maka tidak dapat tidak, orang yang melalui jalan kepada Allah Ta'ala, mereka mesti ada peningkatan jiwa, peningkatan dari segi kekhusyukan, peningkatan dari segi akhlak, peningkatan dari segi ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dicari. Bukan dicari pujian yang ramai daripada orang, aku rajin beribadat, tidak. Bukan mereka mencari sesuatu yang boleh membawa kepada kepentingan peribadi, tidak. Mereka melakukan amal ibadat semata-mata mencari jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka jalan untuk sampai kepada Allah sehingga berlaku peningkatan jiwa. Sedarkah kita, ramai di kalangan kita, bahkan mungkin diri kita sendiri yang melakukan amal ibadat kepada Allah dalam keadaan tidak ada peningkatan jiwa? Sudah sembahyang beberapa tahun tapi masih tidak menangis kepada Allah. Sudah beribadat beberapa tahun masih tidak dapat merasa kenikmatan khusyuk di dalam sembahyang. Sudah beribadat beberapa tahun tetapi masih tidak boleh lagi membuang nafsu amarah yang ada di dalam jiwa dia. Maka perjalanan ahli-ahli sufi ialah perjalanan untuk meningkatkan hati supaya takut kepada Allah, dekat kepada Allah Ta'ala. Tetapi persoalannya, bagaimana manusia yang ingin mencari jalan kepada Allah sehingga kan mereka itu sampai di tempat yang dituju dengan berlakunya peningkatan jiwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wahai hamba-hamba aku, seandainya kamu bersungguh-sungguh ingin melalui jalan aku, maka aku akan tunjuk kepada kamu. Maknanya seandainya kamu bersungguh-sungguh mencari pewaris Nabi, kamu bersungguh-sungguh mencari guru yang boleh membersihkan hati kamu, nescaya aku akan tunjuk jalan sehingga kamu merasa bahawa peningkatan jiwa berlaku pada diri kamu. Lalulah ulama mengatakan, ulama-ulama tasawuf mengatakan, di antara jalan hanya dengan mujahadah. Mesti dalam keadaan mujahadah. Apa makna mujahadah? Wallazina jahadu, mereka itu yang bermujahadah. Bermujahadah adalah orang yang melakukan ibadat dalam keadaan bersungguh-sungguh, lagi istiqamah ketika mereka melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dikasihi oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Berterusan dalam istiqamah melakukan ibadat, dan mereka memerlukan mujahadah yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Lalu ulama-ulama tasawuf menyusun jalan-jalan mujahadah. Di antara jalan mujahadah, disuruhnya berzikir supaya hati manusia yang lalai kepada Allah jadi ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang banyak berzikir, hati dia akan hidup ingat kepada Allah. Kalau orang banyak berzikir, hatinya akan benci kepada perkara maksiat. Kalau orang banyak berzikir, hatinya akan cenderung kepada perkara-perkara yang baik, ingin melakukan kebaikan. Bahkan orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya tidak terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Walau orang hidup dalam keadaan kehidupan duniawi, dia tetap dengan istiqamah dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu perlu mujahadah, perlu bersungguh-sungguh, dan juga riyadhah jiwa, yakni kena ada latihan jiwa. Guru akan melatih jiwa supaya berzikir, dan guru akan melihat orang ini kena berzikir la ilaha illallah 10,000. Lepas dia berzikir 10,000, dia mengadu pada guru dia. Guru dia tanya, apa kesan kamu berzikir ini? Dia kata rasa sakit. Sakit dekat dada ini. Kalau sakit dekat dada ini, dia telah membakar nafsu. Lalu berzikir lagi, berzikir, tambah lagi 10,000 pergi kepada 20,000. Berzikir, cukup 20,000. Maka guru tanya, apa kesannya? Rasa panas ke berzikir? Itu membakar syaitan yang ada dalam jiwa kamu. Lalu ditambah lagi berzikir, sehinggalah asyik berzikir kepada Allah Ta'ala, dan mereka itu dalam keadaan mujahadah dan juga berlaku riyadhah jiwa, yakni berlaku latihan hati daripada guru tadi. Maka akan meningkat daripada nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang suka melakukan kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu sesungguhnya nafsu itu nafsu yang menyeru manusia melakukan kejahatan. Hidup duk fikir kejahatan saja, fikir nak makan nak minum, macam mana nak makan nak minum, mencuri sebagai contoh. Duk fikir ingin berzina, ingin berjudi, fikir mari nafsu tadi sama ada dalam keadaan dia tahu perkara itu jahat,
perkara itu jahat, ataupun dia ni tak tahu perkara itu jahat tapi dia rasa sedap buat perkara tadi. Akhir sekali hati jadi ingin melakukan kejahatan. Jadi bila ingin melakukan kejahatan, perasaan ingin melakukan ibadat semakin lama semakin berjauhan, semakin kurang ingin melakukan kejahatan. Bahkan orang ini dia tidak mampu meninggalkan nafsu jahat dia, tak mampu. Tidak mampu. Lalu ulama mengatakan ini biasa yang terkena kepada orang awam, yang mana mereka itu mempunyai nafsu ammarah, nafsu yang menyeru manusia kejahatan. Dan penyakit ini berlaku kepada orang awam, berlaku kepada ahli ibadat, berlaku kepada ulama sendiri pun boleh berlaku. Ada nafsu amarah. Rasa ketamakan, rasa ingin mencari kemasyhuran, rasa macam-macam berlaku. Ini nafsu amarah. Lalulah ulama-ulama sufi, mereka itu mengatur bagaimana mujahadah, bagaimana riadah untuk mencabut nafsu amarah yang ada. Dan nafsu amarah membawa manusia ke dalam neraka. Wal iyadzubillahi min zalik. Tidak akan selamat manusia yang bersamanya ada nafsu amarah. Lalulah ulama-ulama sufi ini, mereka itu memberi latihan. Dan kita perlu duduk bersuhbah dengan ahli-ahli sufi. Sehingga kan Imam Ghazali mengatakan bahawa hendaklah kamu bersuhbah dengan ahli-ahli sufi. Bersuhbah dengan ahli-ahli sufi. Dan saya tertarik dengan perkataan Syekh Habib Umar baru ni. Saya berjumpa dengan Habib Umar dalam dalam syarahan dia ada mengatakan bahawa ulama-ulama akhirat adalah ulama yang mengasihi Imam Ghazali dan membaca kitab Imam Ghazali. Lalu disebut nama kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Adapun ulama itu seandainya dia membenci Imam Al-Ghazali dan tidak membaca kitab Imam Al-Ghazali, mereka itu ada ulama dunia. Ini kata-kata seorang ulama. Maka mengatakan di sini sama ada orang alim, orang jahil, dan kebanyakan orang dia akan melalui nafsu amarah. Nafsu amarah ini tidak akan terbuang dengan ilmu. Bacalah kitab banyak mana, nafsu amarah tidak akan tercabut. Bahkan dibimbangi dengan orang yang mempelajari ilmu banyak, tidak dibersihkan dengan amalan sufi, maka ilmu yang banyak ini menghijab dia dengan Allah. Ilmu yang banyak ini menyebabkan dia menjadi sombong dengan Allah Ta'ala, sombong dengan Allah, sombong dengan makhluk, dengan ilmu yang banyak ini. Maka ilmu yang banyak tidak lagi menjamin dia dekat dengan Allah, bahkan boleh jadi dengan semakin jauh. Dan begitu juga dengan ibadat. Bahkan dalam hadis mengatakan betapa ramai orang yang melakukan amal ibadat, tetapi ibadat itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, bahkan ibadat itu menjauhkan dirinya kepada Allah. Semakin buat amal ibadat semakin jauh, makin buat amal ibadat semakin jauh. Lalu ulama-ulama sufi dia membuat latihan dan mengajar orang supaya bermujahadah, sehinggalah meningkat jiwa dia yang daripada bernafsukan kepada nafsu amarah yang suka melakukan kejahatan, berubah kepada lawamah. Lawamah ni nafsu mencela diri, baik sikit pada amarah. Kadang-kadang dia buat jahat, lepas buat jahat dia cela diri dia. Dan dia bertaubat pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku berdosa, aku bersalah. Kenapa aku buat ni? Ampunlah dosa aku. Dan setiap kali dia buat dan dia mencela diri dia dan dia menyesal. Tetapi selepas menyesal, lalulah dia masih lagi tidak dapat mengawal nafsu dia mengulangi kejahatan tadi. Kejahatan tadi dia ulang lagi. Bila dia ulang, dia kata kenapa aku jadi macam ni? Macam mana nak buat ni? Dia lalu insaf dan dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah aku ni jahat, selalu melakukan maksiat. Tetapi dia selalu mencela dia. Apabila dia sudah mencela diri dia melakukan amal ibadat, sampai masa dia kalah lagi, nafsu tadi menarik lagi dia melakukan kejahatan. Sebab itulah baik orang ada ilmu, baik orang belajar ilmu, baik alim ulama sendiri, baik orang-orang yang mengaku dirinya soleh, mengamalkan amal ibadat yang soleh, belum tentu boleh mencabut nafsu yang ada dalam dirinya, sama ada nafsu itu nafsu amarah ataupun nafsu itu lawamah, nafsu yang mencela diri. Maka perjalanan inilah yang disusun oleh ahli sufi, dan kita bersuhbah bersama dengan ahli sufi, syekh-syekh tarikat ataupun ulama-ulama yang solihin,
yang mereka itu mendidik hati-hati manusia, mereka akan mengajar manusia yang hampir dengannya. Yang pertama, mesti jalan mujahadah. Mesti kena jalan mujahadah. Jalan mujahadah. Ada yang disuruh mujahadah dengan berpuasa. Ada yang disuruh mujahadah dengan berjaga malam. Ada yang disuruh mujahadah dengan tidak makan makanan yang berdarah. Ini semua mujahadah yang dilatih oleh guru. Ada disuruh mujahadah seperti Ash-Shibli disuruh oleh Junaid Baghdadi minta sedekah. Itu mujahadah untuk menghilangkan kesombongan di dalam hatinya. Ada ulama-ulama yang berjumpa dengan syekh-syekh yang mendidik hatinya, tapi disuruh dia dengan cara macam mana? Disuruhnya dengan mencabut pakaian kebesaran. Walaupun ulama besar, dia duduk dengan dia mencabut pakaian kebesaran. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i duduk di hadapan Asy-Syaiban. Asy-Syaiban Ar-Ra'i, Syaiban Ra'i. Syaiban ni kerja gembala kambing. Syaiban Ra'i duduk Imam Syafi'i macam budak-budak. Syaiban beritahu pada dia, beritahu kepada dia, angguk arah dia ikut. Jadi Imam Syafi'i macam budak-budak. Padahal dia Imam Syafi'i, dia ulama besar. Tetapi walau ketika dia menjadi ulama besar pun, dia duduk dengan ahli tasawuf untuk membersihkan hatinya. Sebab itu perjalanan mesti kena melalui jalan tasawuf untuk membersihkan hati. Lalulah Imam Ghazali duduk dengan Syaiban. Syaiban buat Imam Syafi'i macam budak-budak. Lalu orang mengatakan, ya Syafi'i, ya Imam Syafi'i, kamu bersama dengan Syaiban, sedangkan Syaiban itu adalah gembala kambing saja, dan kamu ini duduk di hadapan Syaiban macam aku tengok macam budak-budak. Lalulah kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, aku memang layak macam budak-budak bila berada di hadapan Syaiban. Pernah satu ketika Imam Syafi'i bersama dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal ini belajar dengan Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i kata, kalau kamu berjumpa dengan Syaiban, kamu jangan bertanya soalan. Nanti kalau kamu bertanya soalan dengannya, kamu akan mendapat beliau, iaitu Syaiban ini mempunyai ilmu laduni yang begitu tinggi. Lalulah Imam Syafi'i bawa Imam Ahmad jumpa Syaiban. Syaiban Ra'i jumpa. Bila jumpa dengan Syaiban, duduk bersama dengan Syaiban, melihat orang yang begitu halus jiwanya, yang begitu beradab, yang begitu kuat mengingati Allah, ternyata kesufiannya, ternyata keikhlasan hatinya. Kita kalau duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, kita akan berubah akhlak. Itu tanda orang yang kita duduk itu soleh. Kalau kita nak melihat seorang guru itu guru yang barakah, guru itu guru yang baik, maka lihatlah kepada anak muridnya. Kalau anak muridnya memberi kesan yang baik pada dirinya, bermakna guru itu guru yang baik. Dan kalaulah kita nak melihat seseorang itu baik tidak baik, melihat kepada dengan siapakah yang dia bersuhbah. Kalau dia bersuhbah dengan orang yang baik, kalau dia bersuhbah dengan seseorang, lalu orang yang dia bersuhbah itu boleh menyebabkan akhlaknya berubah, maka bersuhbahlah dengan dirinya. Maka Al-Imam Syafi'i bersama dengan Syaiban Ra'i, dan hari ini Imam Syafi'i bawa Syaiban Ra'i, Imam Ahmad bersama dengan Syaiban Ra'i. Lalu ditanya, dia bertanya, wahai Syaiban, aku ingin bertanya kepada kamu satu soalan. Uridu an as'alaka soalan. Saya ingin bertanya kepada kamu satu soalan. Soalan dia, bagaimana dengan seorang yang sembahyang, apabila di dalam sembahyangnya dia ragu-ragu sama ada 3 ataupun 4. 3 ataupun 4. Lalulah Syaiban mengatakan, adakah kamu ingin memberi jawapan mengikut mazhab aku ataupun mazhab kamu? Lalu Imam Ahmad kata, ya Syaiban, ada 2 mazhab ke jawapan ini? Ya, ada 2 mazhab, mazhab kamu dan juga mazhab aku. Kalau macam tu, aku beritahulah dua-dua mazhab. Katanya Imam Syaiban mengatakan, mengikut mazhab kamu, orang yang sembahyang antara 3 atau 4, maka hendaklah dia mengambil yang 3, kemudian dia menambah mencukupkan yang 4, kemudian dia hendaklah tutup dengan sujud sahwi. Itu dalam mazhab kamu, kata Syaiban.
Ada pun di dalam mazhab aku, orang yang sembahyang itu dalam keadaan hatinya lalai kepada Allah Ta'ala, itu adalah orang yang buruk adabnya dengan Allah ketika dia sembahyang. Terkejut Imam Ahmad terkejut. Lalu dia tanya soalan yang kedua mengenai zakat. Beberapa ekor binatang, berapakah yang layak keluar zakat? Lalu Syaiban pun beritahu. Serupa tadi, mazhab aku ke mazhab kamu? Ada dua mazhab ke? Ya, dua mazhab. Jawab dua-dua. Lalu dia jawab ikut mazhab fiqh, dan selepas dia jawab ikut mazhab fiqh, ikut mazhab Imam Ahmad, lalu dia jawab ikut mazhabnya, ikut mazhabku, bahawa segala harta itu hendaklah dikeluarkan kepada Allah Ta'ala, kerana zakat harta itu harta Allah. Maka apabila Allah Ta'ala hendak, maka hendaklah diberi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana manusia itu tidak ada milik, yang milik itu hendak milik Allah Ta'ala belaka. Terkejut Imam Ahmad. Ada riwayat mengatakan Imam Ahmad pensan dengan jawapan Syaiban Ar-Ra'i. Jadi nak beritahu, menghidupkan hati. Menghidupkan hati inilah amalan ahli sufi. Lalu dilakukan daripada amarah pergi pada lawamah, lepas kepada lawamah pergi kepada mulhimah. Melahirkan nafsu yang baik. Hati dah suka ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia telah berjaya melepaskan dua nafsu, nafsu amarah dan juga nafsu lawamah. Dan nafsu amarah lawamah ni orang alim pun tidak terlepas, dan kadang-kadang orang-orang awam saja boleh lepas daripada orang biasa ini. Tapi bila dia belajar bersama dengan guru, dia beramal dan mendapat latihan-latihan daripada guru, tiba-tiba dia meningkat daripada amarah pergi ke lawamah, lalu pergi kepada mulhimah. Nafsu yang cenderung ingin melakukan kebaikan. Kemudian pergi kepada radiyah, nafsu yang telah diredai oleh Allah Ta'ala, pergi kepada mardiyah, mutmainnah, yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah Ta'ala meredai kamu. Jadi orang yang sampai kepada nafsu mutmainnah, yang mana orang yang nafsu mutmainnah, hatinya sudah terlalu ingat kepada Allah dan dia sudah tenang. Buat apa-apa saja pun ini melihat kepada Allah Ta'ala. Mari musibah besar setara mana pun tidak melihat lagi kepada makhluk. Ini dah ujian daripada Allah. Ini pemberian daripada Allah Ta'ala, mempunyai hati yang tenang. Orang yang telah mempunyai hati yang tenang dalam keadaan nafsu yang sudah tunduk kepada Allah Ta'ala, yang sudah tidak diganggu-gugat lagi, dan seterusnya kepada peringkat yang paling tinggi sehinggalah sampai kepada Allah Ta'ala. Lalu mesti kena melalui jalan mujahadah dan juga latihan daripada guru. Dalam semua peringkat saya ini perjalanan menuju kepada Allah, mujahadah merupakan kemestian bagi setiap salib. Mesti kena ada mujahadah. Sebab itu tidak cukup macam ada kita semua yang hadir dalam kuliah malam ini, baik muslimin baik muslimat, tidak cukup dengan ilmu. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kalau ada terkesan di dalam hati, berasa ingin berubah, berasa ingin kebaikan dan sebagainya, dan akan mendapat barakah, keberkatan, hati pun akan menjadi tenang. Tetapi setelah kita keluar, kita keluar daripada majlis ilmu dan kita mukhalatah, bercampur dengan orang ramai, kemudian kita dah telah melalui kehidupan biasa, kadang-kadang kita tidak boleh kekalkan ibadat kita. Niat kita yang baik tidak akan dapat kita kekalkan lagi. Maka perjalanan dia mesti kena ada mujahadah di samping mengambil ilmu. Ilmu ini adalah satu perjalanan saja, satu sudut saja ilmu ini, supaya kita tahu penggunaan kereta itu, kita tahu di mana nak letak minyak dia, di mana kita nak buka switchnya, di mana kita nak masuk giarnya, macam mana kita nak tegang kelas dia. Kita sudah ada ilmu. Tetapi perjalanan itu kita kena lalui. Kereta itu mesti perlu digerakkan.
Hanya orang kadang-kadang tahu, ada orang yang dapat lesen tetapi takut nak pergi berjalan raya. Akhir sekali, lesen yang ada itu tidak ada manfaat. Maka demikianlah orang yang ada ilmu, dia belajar ilmu tasawuf bersama dengan guru tasawuf sekalipun, walau dia memahami tentang istilah-istilah tasawuf, sama ada dari segi perkataan makrifatnya, dari segi perkataan hakikatnya, dari segi pengamalan tarekahnya, walaupun dia sudah tahu, tetapi perjalanan mujahadah bersamping bersuhbah dengan guru yang dididik oleh guru itu tidak dia dapat, maka ilmu tadi tidak memberi kesan lagi kepada peningkatan jiwa. Mesti kena ada mujahadah. Sebab itulah orang yang duduk bersama dengan guru-guru tasawuf, mereka itu akan memberi jalan zikir, jalan tabiah hati ataupun jalan mujahadah yang ditunjuk untuk orang yang salik. Maka mujahadah kemestian bagi setiap salik, ia tidak berakhir kecuali setelah sampai kepada darjah ismah. Ismah ini adalah pemeliharaan daripada Allah. Orang yang sentiasa mujahadah. Sebab itu kita ambil peringkat orang awam ini, mujahadahnya zikir saja. Kita nak bawa pada jemaah kita mujahadah zikir. Saya tidak mampu nak bawa mujahadah tinggi. Nak ajak mujahadah semayang malam pun kita tidak mampu. Yang bercakap ni pun tidak mampu. Yang ajak membaca Quran sampai 1 juzuk sehari pun kita sendiri pun tidak mampu. Tidak mampu. Nak ajak mujahadah membantu orang-orang fakir miskin pun kita pun tidak ada harta pun tidak mampu. Maka yang diatur oleh ulama-ulama sufi peringkat orang awam adalah mujahadah zikir. Mujahadah zikir, berzikir dan secara berterusan dan dalam keadaan bersungguh-sungguh melatih jiwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah sampai kepada peringkat ismah, pemeliharaan. Ismah ni pemeliharaan, terpelihara. Maksiat terpelihara daripada dirinya. Tipu daya dunia terpelihara daripada dirinya. Al-Imam Syafi'i, walaupun beliau ini orang yang tidak ada harta tetapi orang yang mencari ilmu. Imam Syafi'i tidak ada harta. Lalu satu hari dia nak pergi gunting rambut. Bila pergi gunting rambut, orang gunting rambut dia, tiba-tiba nampak orang lain yang ada harta, tinggal, tukang gunting tinggal, pergi pada gunting dia, gunting rambut orang lain, tinggal rambut Imam Syafi'i. Dan apabila orang memberi harta kepada Imam Syafi'i, nak beri harta pada Imam Syafi'i ambil harta itu, Imam Syafi'i beri kepada orang lain, beri kepada tukang gunting. Sebab apa? Sebab tukang gunting kata nak ke harta sangat. Jadi masa orang tu tengok jumpa Imam Syafi'i, dia kata, ya Imam, saya nak beri harta pada kamu. Masa tu lepas orang gunting rambut Imam Syafi'i, tukang gunting tu pergi gunting orang lain pula. Kalau tak silap saya Imam Malik, kalau tak silap saya, dia gunting orang lain. Yang pasti orang ni kaya. Jadi tukang gunting fikir tau, aku gunting Imam Syafi'i boleh beri berapa sen aku, habis kuat 12 riyal sepala. Tetapi orang ni boleh jadi 120 ataupun 200 ataupun 500. Baik aku gunting rambut ni, tinggal Imam Syafi'i. Lalu habis gunting yang mana, orang tu membagilah, boleh jadi duit cash ke, duit cek ke, tak kira lah, duit banyak dapat. Bila duit banyak, lalu dia nak gunting Imam Syafi'i tanya, kenapa mu tinggal rambut aku, menggunting rambut orang lain? Sebab orang ini ada harta, orang ni boleh bayar banyak. Lepas pada dia nak gunting rambut Imam Syafi'i, datang orang, mari seorang pula, ya Imam Syafi'i, aku nak beri harta yang banyak pada kamu. Kata Imam Syafi'i, jangan bagi ke aku, bagi pada dia. Tapi aku nak beri pada dia, pada kamu. Beri pada dia, kerana aku tengok dia lebih memerlukan daripada aku. Sehingga kan tukang gunting jadi malu tadi. Dia malu. Imam Syafi'i kan tidak terseliur kau tengok harta banyak. Tidak ingin ke harta banyak. Tak, mereka sudah sampai kepada peringkat ismah, pemeliharaan. Terpelihara. Daripada nafsu yang jahat, daripada itu terpelihara. Yang terpelihara hatinya supaya tidak terpedaya dengan kehidupan dunia, tidak terpelihara dengan segala apa yang ada kelilingnya, dengan kehidupan yang berlaku. Kenapa terpelihara ni? Adalah kerana amalan mujahadah dia, bukan amalan ilmu. Orang-orang alim-alim ulama dia tahu jangan terpedaya, jangan cintakan dunia, jangan cintakan harta. Dia cinta dunia, dia cinta harta. Kerana apa? Dia sendiri yang mengatakan jangan cinta dunia, jangan cinta harta, tetapi dia sendiri yang cinta harta dunia. Sebab apa? Sebab itu ilmu. Ilmu tidak dapat membersihkan jiwa. Tetapi yang dapat membersihkan jiwa, ulama-ulama sufi melalui jalan mujahadah, jalan bersungguh-sungguh berzikir, bersungguh-sungguh bermujahadah, semayang malam, berlapar dan sebagainya.
Dan perkara inilah yang boleh menyebabkan tercampak nafsu-nafsu yang ada diri ini. Kekuatan itu yang ada, bukan kekuatan ilmu yang banyak. Kadang-kadang orang yang ada ilmu banyak pun terpedaya dengan harta benda. Orang bagi projek sikit habis kita. Ustaz, saya nak bagi projek Ustaz. Tak banyak mana 2 juta. Apa 2 juta? Tapi Ustaz kena tinggal, Ustaz duduk kerja sekolah Terengganu, Ustaz duduk Batu Uruk, kita pergi Kuala Lumpur. Ustaz nak pakai dah kereta besar. Apa tamu pun lama lagi. Pergi, habis tinggal kuliah, habis. Tapi hak habis tinggal kuliah ni, hak tinggal kuliah, hak ni hak kabur. Jadi tinggal dunia. Jangan terpedaya, jangan cinta dunia. Kenapa berlaku macam tu? Kerana tidak ada pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa ini melalui latihan, melalui mujahadah, melalui didikan guru, inilah yang dapat menyelamatkan dia. Sehinggalah sampai kepada peringkat ismah, dan ini hanyalah untuk para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Tetapi yang dimaksudkan oleh pengarang kita ini ismah itu ialah maksum, terpelihara daripada segala kerosakan akidah dan segala maksiat. Ya, memang nabi-nabi yang mendapat maksum, terpelihara. Tetapi bagi kita dengan berjalan melalui jalan mujahadah, jalan berzikir, jalan bimbingan guru, ini pun dapat terpelihara melalui nasihat daripada guru dan tunjuk adab guru kita, dan juga melalui amalan-amalan rohani kita. Maka dia kata melalui perkara ini kita akan dapati kesilapan setengah ahli suluk. Ahli-ahli tasawuf berlaku kesilapan. Mereka tidak memenuhi syarat sai ini syarat berjalan kepada Allah, iaitu mujahadah dan melawan nafsu. Kadang-kadang ahli tasawuf dia tidak mau lalu jalan mujahadah dan nafsu. Dia tidak mau jalan mujahadah. Dia nak jadi ahli sufi, kalau boleh nak jadi wali, kalau boleh terbang boleh. Jadi macam mana nak wisapa hari ni boleh pergi ke Mekah, mencari karamah dan sebagainya. Tetapi dalam waktu yang sama dia tidak mahu mujahadah lawan nafsu. Memang jalan tasawuf mesti kena melalui jalan melawan hawa nafsu. Kemudian mereka mendakwa mahabbah, jalan cinta, berdendang dengan kalimah pencipta dan bernasib dengan kata-kata Ibnu Farid sebagai penyokong pendapat ataupun mazhab mereka. Lalulah mereka mengatakan wa an mazhabi fil hubbi mali mazhabun wa immirtu yauman anhum faraqtu millati. Dalam percintaan aku tidak mempunyai mazhab. Dalam mencari cinta aku tak ikut siapa-siapa, katanya. Dan suatu hari jika aku cenderung kepada yang lain, aku keluar daripada agamaku. Satu hari kalau dia dah cenderung, kalau dah mari cinta, dia tinggal dah amalan-amalan agama. Tak payah berayah dah. Semayang dia banyak-banyak dah payah. Tak payah. Kenapa dia kata yang paling penting cari cinta. Betul, kita nak mencari cinta ni betul. Kata guru saya, dulu guru saya ada kata, kita tidak perlu mujahadah. Tidak perlu mujahadah. Tak payah mujahadah, kita mencari cinta saja. Tetapi maksud guru saya itu adalah mujahadah dalam mencari cinta. Nak mencari cinta tu kena mujahadah. Dan dimasukkan tidak perlu mujahadah tu apabila sudah mendapat cinta, maka tidak merasakan mujahadah. Orang yang sudah bercinta, dia tunggu kekasihnya 2 jam tak apa. Lama sampai 2 jam tak apa. Dia sudah bercinta, tak tidur malam tak apa, sudah bercinta, tak rasa berat, tak rasa apa-apa. Maknanya, dan dia sanggup pergi jauh. Sanggup pergi jauh, tak apa, sebab dah rasa cinta dah. Dah rasa cinta jauh, rasa dekat. Begitulah orang yang sudah cinta dengan Allah, dia tidak tidur dah apa dah. Sudah beribadat malam itu, daripada malam sampai ke pagi itu rasa sekejap, sebab dia dalam keadaan bercinta dengan Allah. Sehingga kan Imam Saidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa aku ini kalau aku tidur di siang hari, aku ini telah mengabaikan tanggungjawab aku kepada rakyat. Ketika itu Saidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Kalau aku tidur di siang hari, aku telah mengabaikan tanggungjawab aku terhadap rakyat, kerana dia khalifah. Tetapi kalaulah aku tidur di malam hari, aku telah mengabaikan tanggungjawab aku beribadat dengan Allah. Sehingga kan dikatakan bahawa Imam Saidina Umar Al-Khattab dia tidur dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan tertidur, ngatur tertidur kejap, tidur. Itulah tidur dia. Dan dikatakan siang malam tidak bertidur, dan tidurnya dalam keadaan tertidur saja.
Kenapa jadi macam tu? Kerana hati sudah cinta kepada Allah. Jadi bila cinta kepada Allah, tak tidur malam tidak berat, sembahyang daripada pagi pun tidak berat. Ambil duit infak fisabilillah kerana Allah, tidak berat. Tidak berat. Dan tidak berat itu mereka sudah tidak rasa mujahadah. Kerana apa? Mereka telah mendapat cinta. Tetapi untuk mendapat cinta kepada Allah perlu mujahadah. Perlu mujahadah untuk mendapat cinta kepada Allah. Tapi masalah kata pengarang kita ada orang ahli tasawuf, dia tambah mujahadah, lawan hawa nafsu tambah. Dia nak cari cinta. Tapi cari cinta pun tambah lawan hawa nafsu. Pun tidak boleh. Mesti kena ada mujahadah untuk mendapat mahabbah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bagaimana permulaan mujahadah Ibnu Farid. Orang ni kata, aku ni tambah mujahadah dah. Dan kalau aku dapat cinta Allah, aku tinggal jalan agama. Bukan tinggal agama jadi kafir, tidak. Jalan agama semayang malam banyak. Dah semayang malam banyak dah. Mujahadah pun dah banyak dah. Kemudian orang lain zikir sampai beribu-ribu, dia macam tak zikir dah. Sebab dia sudah dapat hati yang cinta kepada Allah. Jadi Ibnu Farid ni bila dia dah dapat jalan cinta, orang tengok dia tak semayang malam, tak baca Quran, relax sama. Ini bawa wali sufi. Wali sufi relax sama. Mari tidur, ngaji tak ngaji, semayang tak semayang. Semayang pun dah semayang malam tak ada. Orang lain tidur dia, orang lain bangun tidur, dia tidur je. Dia tak ada mujahadah pun. Lalu dia kata, aku tambah mujahadah dah. Aku mencari cinta, aku tak cari jalan mujahadah. Aku tambah jalan-jalan mujahadah. Aku dapat cinta, jalan mujahadah aku tinggal. Ada pun orang lain bangun malam, puasa, bertafakur, uzlah, tamu gaul dengan orang. Dia macam biasa, macam orang-orang. Orang makan-makan. Orang tidur. Tak ada jalan. Kenapa jadi macam tu? Adakah dia tidak bermujahadah? Dan dia kata dia tambah mujahadah dah kalau sampai mahabbah. Dah, sebelum dia mencapai mahabbah, dia sudah mujahadah. Dan ketika dia kata macam tu, setelah dia dapat cinta pada Allah. Sebab tu kata guru saya, kalau kamu dapat mahabbah, rasa cinta sangat pada Allah, sayang pada Allah, hati kamu dah ingat pada Allah dah. Kamu sudah tak gantung pada ibadat dah. Hati tu ingat pada Allah. Yang kita ni ibadat, hati tak ingat pada Allah. Orang-orang sufi, walaupun dia tidak beribadat, hati ingat pada Allah. Ada zaman Nabi dahulu, ada dua orang duduk dalam masjid. Nabi nak masuk dalam masjid, Nabi tengok ada dua orang, seorang tidur, seorang semayang. Lalu ketika Nabi nak masuk, nampak syaitan. Nabi pun tanya, apa kamu buat macam ni? Dia kata dia ni nak menggoda orang. Tapi kenapa tak goda? Dia kata sebab dia takut orang dalam tu. Nabi pun tengok dalam masjid ada dua orang, seorang tidur, seorang semayang. Kamu takut pada siapa? Kata syaitan tu, aku takut pada orang tidur. Yang main tidur pun syaitan takut. Aku takut pada orang yang tidur. Jadi Nabi kata, kenapa kamu takut kepada orang yang tidur? Sedangkan orang yang tidur itu dia lupa pada Allah. Dan kamu tidak takut kepada orang yang semayang. Orang semayang itu lalai pada Allah. Maka kita dapat faham, yang tidur itu ahli makrifat. Yang semayang itu ahli syariat. Yang semayang itu zahir, tapi yang tidur hati sudah ingat pada Allah. Nak tidur tu ingat pada Allah dah. Bahkan dalam tidur pun mungkin mimpi ingat pada Allah dah. Kerana orang makrifat ni tak sama dengan kita. Kita tidur hati tu. Maknanya, tapi orang makrifat hati hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, di sini penulis menukilkan sebahagian daripada kata-kata beliau, Ibnu Farid. Ibnu Farid ini yang menyifatkan mujahadahnya di dalam sair menuju Allah, iaitu apa yang menunjukkan tentang kepentingan mujahadah serta ilmu. Jadi dia kena, walaupun ada ahli-ahli tasawuf yang mereka itu nak duduk dalam alam sufi, tetapi dia tidak mau mujahadah. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak mau bermujahadah? Kerana ada ulama di antaranya Ibnu Farid mengatakan tidak perlu mujahadah, cari cinta pada Allah sudah. Dan kata Ibnu Farid, aku apabila mendapat cinta pada Allah, aku meninggalkan jalan agama. Maknanya meninggalkan jalan agama ni, jalan ibadat kuat-kuat macam orang tinggal dah. Jadi ketika kata-kata itu, Ibnu Farid dia sudah bermujahadah dah lebih tu.
Setelah mujahadah baru dia mendapat jalan cinta kepada Allah. Lalu yang paling penting mujahadah dan juga berdasarkan kepada ilmu, biar ada ilmu. Maka beliau memulakan mujahadahnya dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah bukan dengan nafsu amarah bisu. Bila sampai kepada nafsu amarah lawamah, dia amarah bisu dulu biasa. Amarah bisu, yakni nafsu amarah, nafsu fikir nak buat jahat. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita baik lagi, nanti kita balik kita fikir nak buat jahat. Kenapa dia fikir buat jahat? Fikir nak buat jahat. Esok nak nipu orang. Fikir. Tapi duduk majlis ilmu, duduk semayang, duduk tinggal lagi, dia ada nafsu mikir jahat. Itu dia panggil nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ni perlu dibuang. Lepas pada pergi nafsu amarah, pergi pada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni memang dia tambah buat jahat. Tak ada hati, dia tambah buat jahat. Tapi dia buat jahat juga. Kalau nafsu dia dapat menguasai. Tetapi lepas dia buat jahat tadi, kerana dia kalah hawa nafsu, dia akan menyesal. Apa aku jadi gitu? Kenapalah aku macam ni? Aku tambah buat. Dia pun azam tambah buat. Esok lusa buat pula. Kemudian nyesal pula. Ini nafsu lawamah. Jadi dia pun telah mujahadah. Ibnu Farid ini, dia telah mujahadah daripada nafsu lawamah, sehingga akhir kali dia boleh tinggal sungguh. Dia boleh tinggal. Maka bukan dengan nafsu amarah bisu. Beliau menerangkan bahawa seorang yang salik, yang tidak mujahadah, tiada say, tidak ada perjalanan, tak sampai perjalanan, dia tidak bergerak, ibadat dia tak bergerak. Hari ini ramai ibadat yang tidak bergerak. Boleh jadi kita pun ibadat yang tidak bergerak. Bagaimana perubahan kita daripada tahun ke tahun? Adakah tahun ni kita semayang? Bagaimana tahun depan? Bagaimana tahun lepas dengan tahun ni? Adakah tahun ini lebih khusyuk daripada tahun lepas? Ada ke apa? Kadang-kadang sama saja. Sama saja tahun ni, tahun lepas, tahun akan datang pun mungkin sama. Itu bermakna tidak ada say. Say ni tidak ada bergerak perjalanan. Daripada hakikat kepada syariat, pergi kepada tarekat, tak bergerak. Daripada perubahan akhlak, daripada hati yang tidak khusyuk kepada khusyuk, hati yang kurang beribadat hingga gemar pada ibadat, yang gemar ibadat pergi kepada istiqamah kepada ibadat, istiqamah ibadat pergi kepada khusyuk dalam ibadat, khusyuk dalam ibadat pergi kepada fana dalam ibadat. Ibadat dia akan bergerak satu-satu. Maka orang yang tidak mau mujahadah ilmu kena ada, kena kita lawan nafsu kita untuk belajar ilmu. Mujahadah dari segi amalan kena ada, kita kena kekalkan amalan. Kalau berzikir dia kena ada. Kemudian mujahadah daripada mengikut sesuatu yang kita suka, kena ada mujahadah, lalu kena jalan mujahadah. Sesuatu yang kita suka sangat, benda-benda yang kita suka. Contohnya orang itu suka makan sama, daripada pagi petang tak ada kerja lain kena makan, maka semua. Jadi kadang-kadang menyebabkan dia malas buat ibadat. Maka dia kena mujahadah. Dia kena kurangkan makan, banyak berfikir kepada perkara agama, perkara-perkara baik. Mujahadah daripada pagi sampai ke petang, jumpa kawan cakap mengarut sama. Tak ada bercakap perkara yang manfaat. Tak ada. Cakap buat dunia, cakap buat mengarut, cakap buat benda tak faedah. Maka dia kena mujahadah daripada cakap yang tak molek kepada perkara molek. Mujahadah. Barulah ibadat itu bergerak. Baru ada say katanya. Dan kalau tidak ada say, tidak ada mahabbah, tidak ada rasa cinta, ibadat sudah tidak ada rasa cinta. Angkat takbir gitu saja. Lalulah ulama sufi mengatakan, fa nafsi kanat qablu lawamatan. Ini Ibnu Farid kata, fa nafsi kanat qablu lawamatan mata uti'ha asad au a'si kanat muti'ati wa awradtuha mal mautu aisaru ba'dihi wa atba'tuha qima takunu murihati fa'adat wa mahma tahammalathu minni wa in khaffaftu anha ta'azzati wa azhabtu fi tahzibiha kulla lazzatin bi ib'adiha an 'adiha ma'anti walam yabqa haula dunia ma raqibtuhu wa ashhadu nafsiya fihi ghaira tazkiyati. Nafsuku sebelumnya lawamah, kata Ibnu Farid. Nafsu aku sebelumnya lawamah. Bila aku mentaatinya, aku ikut nafsu tu, nafsu lawamah, dan dia enggan. Dan apabila aku tidak mentaati, dia mentaati aku. Bila aku tidak ikut nafsu lawamah, akhir kali nafsu lawamah kalah, ikut dia pula.
Jadi kita jangan terlalu ikut hawa nafsu. Tapi kalau kita terlalu ikut hawa nafsu, kita jadi hamba pada nafsu. Tapi kalau kita tak buat, tak ikut nafsu, nafsu tu akan jadi hamba kita. Nafsu tu akan jadi hamba. Ku kabarkan kepadanya, mati itu bukan senang bagi setengah manusia. Aku mengikutinya supaya tidak menjadi kerehatan aku. Maknanya, jadi seseorang tadi, mati itu bukan senang bagi setengah manusia. Jadi nak perjalanan kita nak menghadap kepada kematian ni bukan senang. Biar kita berjalan kepada kematian, mati itu bergerak, mati ni bergerak. Tahun baru 2009 pergi 2010, pergerakan tahun itu berwarna pergerakan mati. Maka pergerakan mati jangan dalam keadaan tidak ada pergerakan ibadat, tidak ada sai, tidak ada pergerakan. Jadi patutnya pergerakan tahun ini beribadat, tahun depan lebih baik, akhlak tahun depan lebih baik. Maka perjalanan kepada kematian bergerak bersama kepada perjalanan sai kepada Allah. Maka dia kata, aku mengikutinya, aku ikut perjalanan supaya tahun ini 2010 amarah, pergi 2011 pergi kepada lawamah, naik kepada 2012 pergi kepada nafsu mulhimah, dia akan berubah. Supaya bila mati dalam keadaan rehat, sudah mutmainnah. Ini perbahasan ahli sufi. Perbahasan ahli sufi. Dia tidak bahas banyak ibadat banyak. Tahun depan banyak semayang, semayang tahajud tak tinggal tahun depan. Akan datang dulu tu 1 bulan khatam sekali. Kalau membahaskan mengenai ibadat banyak, tetapi pembahasan mengenai hati yang takut pada Allah, kadang-kadang ibadat itu merosakkan dia. Bila semayang tahajud banyak, tak ada kapun ni aku banyak kali semayang tahajud, dia mari gitu. Sebab tidak ada. Lalu katanya, aku bergerak, aku beritahu, mati itu bukan senang. Kita akan berjalan kepada kematian, akan pasti mati. Asal kira lah makan ubat cara mana pun pasti akan mati. Dan maka perjalanan mati itu biar bergerak bersama dengan perjalanan ibadat. Lalu perjalanan ibadat bergerak dengan perjalanan nafsu. Dengan perjalanan ibadat, perjalanan nafsu tidak bergerak. Amarah situ pakai mati apa? Hati dok mikir jahat amoh sampai ke mati. Nawak dengan orang, nipu orang, tambah. Dia kena perjalanan kematian itu bersama dengan perjalanan nafsu. Nafsu amarah pergi pada nafsu lawamah, pergi pada mulhaimah pergerakan. Dan hati pun begitu juga bergerak. Daripada hati tidak kosong kepada kosong, supaya apa? Bila mati sudah jadi rehat dah. Masa mati itu sudah dapat mutmainnah. Dia kembali sekalipun dia dipandu. Dia menanggung didikan daripada aku. Dia, jika aku ringankan didikan terhadapnya, dia mula menyakiti aku. Ini nafsu. Kalau kita tak layan dia, hari-hari kita akan balik semula. Kalau kita tidak mendidik nafsu. Aku menghilangkan semua kelaratan dengan mendidiknya. Nak didik nafsu ni, hilang ke segala kelaratan. Sebab itu dalam kitab Hikam dia kata, 4 perkara yang menyebabkan cahaya hati jadi bercahaya ingat pada Allah. Yang pertama, biar banyak diam, jangan banyak bercakap. Biar banyak diam, jangan banyak bercakap. Yang kedua, biar banyak tafakur, banyak fikir agama daripada fikir itu. Daripada fikir perkara-perkara dunia, banyak fikir tak tu. Jadi banyak tafakur. Yang ketiga, kurang makan. Kurang makan. Yang keempat, menjauhkan diri daripada orang ramai. Menjauhkan diri pada orang ramai. Maknanya menjauhkan diri pada orang ramai, tidak bergaul, tidak bercampur dengan orang yang rosak akhlak. Kalau rosak akhlak, habis hati kita jadi, nafsu kita akan ditunggangi oleh nafsu. Tapi kalau kita menjaga, kita akan menunggang nafsu. Adakah kita nak kita menunggang nafsu ke, ataupun nafsu menunggang kita? Lalu katanya, aku ini nak didik nafsu ni, aku tinggal segala kelaratan, semua kelaratan supaya menjauhinya daripada binasa, supaya selamat daripada kebinasaan. Lalu aku tenang, hati sudah jadi tenang. Duduk majlis ilmu, hati tenang. Tetapi hati tenang dalam majlis ilmu ketika duduk dalam majlis ilmu.
nak menjadi hati dalam keadaan tenang, mesti kena ada tarbiyah daripada guru dan mesti kena ada mujahadah. Lawan hawa nafsu tu. Lalu hati tenang. Nak tahu hati seseorang itu tenang apabila kita tengok dia, kita tenang. Tapi kalau kita tengok dia serabut, orang tu memang serabut dan kita pun serabut juga. Mana? Dan tengok dia serabut dah. Dan macam mana? Sebab orang yang kita tengok tu dia serabut dan kita pun serabut juga. Tapi kalau kita tengok orang yang hati dia sudah tenang, kita serabut ni, kita tengok dia, hati kita tenang. Hati kita tenang. Jadi dia kata, lalu aku tenang, katanya tenang. Selain itu tiada lagi pemberontakan yang harus kutunggang. Tak ada dah pemberontakan nafsu. Nafsu berontak nak jadi gini, nak buat jahat ni, tak ada dah. Hati sudah tenang dah. Yang kutunggang ni, selagi aku bersaksi pada jiwaku. Selagi aku duduk dan bersama jiwa aku ni, duduk menguasai nafsu dia. Nafsi ni diri aku. Sehinggalah nafsu tu dia dapat tunggang, dapat kepada nafsu yang tenang. Dia bukannya bagus. Benda ni bukannya mudah. Nak dapat kepada ketenangan tu bukan mudah. Oleh itu dia mendendangkan ungkapan kepada orang yang mendakwa mahabbah tetapi tidak meninggalkan kehendak diri dan tidak mujahadah melawan hawa nafsunya dengan katanya. Kita bagi habis sikit lagi. Ta'arada qaumun lil gharami wa a'radu bi janibihim an sihhati fihi wa'talu radau bil amani wa batulu bi huzuzihim khadu biharal baharal hubbi da'wa fi mabtalu fahum fi surah lam yabrahu min makanihim wa ma dha'anu fi sayri anhu wa qad kullu. Satu kaum menzahirkan kerinduan, dia tunjukkan dia rindu, sedangkan mereka tidak menghiraukan tentang kesihatan dan terus berpenyakit. Mereka tidak jaga kesihatan hati, bukan sihat tubuh badan, dia tidak jaga kesihatan hati. Dan terus berpenyakit dalam hati. Mereka cukup dengan angan-angan, dia angan-angan, dia rasa dia baik, dia rasa dia bagus. Dia angan-angan dan dibelai dengan hawa nafsu. Tapi dia sebenarnya ikut hawa nafsu. Dia kata dia rindu, dia ingin ibadat kepada Allah gini-gini, tapi dia tak jaga penyakit, dia tak jaga kesihatan hati dia. Dia kena penyakit. Lalu dia cukup dengan angan-angan, dia berasa dia baik, dia rasa dia bagus, sebenarnya dia dibelai dengan hawa nafsu. Mereka menyalahi lautan cinta sedangkan mereka belum diuji. Mereka kata mereka cinta kepada Allah, mereka cinta beribadat, cinta, tapi mereka tidak diuji. Mereka berada di kegelapan malam tanpa beredar dari tempat tersebut. Duduk dalam keadaan gelap, hati mereka gelap, tak berubah-ubah. Tanpa beredar tu tak berubah-ubah, hati dalam keadaan gelap gitu. Mereka tidak berjalan meninggalkan kegelapan itu. Dan alangkah penatnya mereka, penat duduk saja-saja sebab nafsu tak cabut. Jangan kita bimbang berasa kita ni bagus buat ibadat tapi nafsu tak cabut. Itulah cinta dunia, cinta kepada tu tak tercabut. Maka hidup dalam keadaan angan-angan. Maka mesti kena ada mujahadah. Mujahadah merupakan syarat asasi kepada semua salik. Orang yang nak sampai pada Allah mesti kena mujahadah dalam semua peringkat saiz, peringkat perjalanan. Ia berubah mengikut tahap peningkatan murid, berubah. Sebab tu kita nak mujahadah semayang malam, tak apa hari kita lagi. Kita ni peringkat orang awam. Orang yang duduk depan saya, muslimin muslimat, peringkat awam ni kita mujahadah zikir. Mujahadah zikir pun kita tak nak kekal zikir. Hari ni zikir, esok duk, hari ni semangat zikir. Lepas tu malu korang zikir kot, lepas tu tak berzikir. Kena mujahadah. Lepas mujahadah zikir, dia akan pergi kepada ahwal. Hati mereka akan cenderung, bila dia dah berzikir, hati mereka akan cenderung kepada satu ibadat. Maka ibadat dia suka pada Quran, dia pegang Quran. Hati berzikir, lepas tu pergi kepada Quran. Ibadat kepada sembahyang sunat, sembahyang malam, dia akan pergi kepada tahap. Tapi kita ini kadang-kadang sekolah tak masuk lagi. Kita zikir tak masuk lagi. Kita buat mujahadah, camp qiyamul lail. Sembahyang malam. Sebab itu kita tengok tak berjaya. Bagus, tetapi perjalanan itu biar kita tahu kita ni peringkat mana. Lalu saya tertarik dengan kata pengarang kitab kita. Dia kata dia berubah mengikut tahap peningkatan murid. Contohnya pelajar yang berada di peringkat sekolah rendah. Sama tak sekolah rendah dia? Tak sama. Takkanlah sekolah rendah tesis. Baru darjah 1 buat tesis. Buat tesis macam PhD. Pening kepala kawan tu.
Dia kena tengok perjalanan sekolah rendah macam mana dia punya. Jadi kita ni bukan sekolah rendah, kita ni peringkat pasti baru. Peringkat tadika baru. Perjalanan tasawuf kita tadika baru ni. Contohnya tadika malam Jumaat seminggu sekali je zikir. Itu pasti baru tu. Ataupun tadika. Seminggu sekali berzikir. Sedangkan sekolah rendah ni dia zikir tiap hari dah. Dia ada hari. Jadi kita buat kelas dulu. Kelas apa? Kelas tadika dulu. Yakni malam Jumaat zikir minggu sekali. Zikir seminggu sekali. Dekat sekolah rendah. Kemudian sekolah menengah. Naik sekolah menengah lain sikit. Naik kemudian universiti tinggi sikit. Maka kesemua mereka itu berada di peringkat ini di gelar pelajar. Baik zikir sikit baru zikir. Begitu juga ada anak murid zikir la ilaha illallah. Tinggi sikit illallah. Tinggi lagi Allah, tinggi lagi hu. Tapi kalau kita pergi masyarakat kampung yang kita cakap hu lalu, dia kata sesat. Sebab apa? Sebab tak sampai lagi. Jadi dia ada peringkat. Kalaulah perjalanan ilmu sekolah, dia ada sekolah rendah, dia ada tadika, dia ada pasti, dia ada sekolah rendah, dia ada sekolah menengah, dia ada kolej, dia ada universiti. Maka demikianlah dalam keadaan mendidik ilmu. Ilmu hati. Perjalanan rohani begitu juga. Dia ada peningkatan. Sebab tu ibadat kita tak boleh ikut suka je. Ikut ibadat. Maka demikian juga antara nafsu, perjalanan nafsu pun begitu. Dia ada amarah. Lepas pada amarah dia ada lawamah. Lepas ada lawamah dia ada mulhimah. Lepas ada mulhimah dia ada radiyah. Lepas ada radiyah ada mardiyah. Lepas mardiyah ada mutmainnah. Dia akan naik daripada peringkat satu. Inilah perlu perjalanan yang kita lakukan. Belajar ilmu. Maka dia kata amarah bisu yang cenderung kepada kekejian. Perbuatan yang keji dengan nafsu mutmainnah sampai kepada mutmainnah. Mutmainnah peringkat PhD tinggi. Tapi kita PhD tu penyakit asal deki. Maknanya dia peringkat tinggi dah. Peringkat hati yang jiwa yang sudah tenang, yang kembali kepada Tuhannya dalam keadaan Allah Ta'ala rada dan dia meradai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rada dia. Maka kesimpulan akhir tegasnya, mujahadah adalah satu teras jalan ahli sufi. Nak melalui jalan ahli sufi kena mujahadah. Mujahadah. Sebab tu peringkat orang yang ikut kita, peringkat orang awam kita ajak malam Jumaat. Lepas tu pada tu dah rapat-rapat sikit, kita ajak sikit malam-malam lain 2-3 malam pula. Lepas tu bila rapat lagi kita ajak tiap-tiap malam pula. Lepas tu bila lama sikit kita ajak buat amalan ni, qiyamul pula, baca Quran pula, dia gitu. Mesti kena ada jalan mujahadah. Maka disebut man haqqaqal usul nalal wusul wa man tawakkal usul hurimal wusul. Dia kata maka mereka berkata ahli sufi, siapa yang benar-benar melaksanakan yang asal, mujahadah asal mula-mula, mula-mula nascaya dia akan mencapai wusul. Wusul ni matlamat. Matlamat sampai kepada Allah dia panggil wusul. Wusul ni maknanya sampai. Jadi matlamat sampai kepada Allah. Jadi matlamat nak sampai kepada Allah kena jalan kepada asal. Sebab itu kita ni nak sampai kepada Allah terus sembahyang malam. Sembahyang malam ni tinggi dah, orang yang khawas dah. Orang yang dah hati dah dekat dengan Allah. Jadi kalau kamu nak sampai kepada Allah, kena jalan pada asal, kena jalan bawah. Bawah peringkat orang awam dia berzikir dulu, mujahadah awam dulu. Baru saja naik kepada peringkat-peringkat tinggi. Kalau dikata siapa yang benar-benar melaksanakan asal daripada bawah, dia naik daripada bawah, maka dia akan sampai kepada wusul. Wusul dia akan sampai kepada makrifat. Baik, sampai kepada matlamat kepada Allah. Dan siapa yang meninggalkan asal, maka diharamkan wusul. Dia tidak akan sampai pada Allah. Buat ibadat. Kita nak sampai pada Allah, nak jadi ahli syurga, nak sampai pada Allah. Biar kita ni menangis, dia jadi orang yang ahli ibadat, nak jadi orang soleh. Kita nak buat mana? Kita nak sembahyang malam, tapi kita tambah zikir. Zikir tu asal. Nak sampai tu yang peringkat tinggi, sampai kepada sembahyang malam untuk wusul. Orang yang sampai kepada wusul ni orang dah peringkat tinggi dah. Dah sampai sembahyang malam dah jadi biasa dah bagi dia. Tiba-tiba dia nak sampai pada Allah, dia tinggalkan yang asal, zikir pun dia tidak mau, maka diharamkan wusul, tidak sampai dia pada Allah. Ini perjalanan tasawuf. Maka mereka juga berkata malam takun lahu bidayatan muharrakatan bil mujahadati
lam takun lahu nihayatun musyarakatan wal bidayatu tadullu ala nihayat. Sesiapa yang tidak mempunyai permulaan yang cemerlang, permulaan mesti kena cemerlang, permulaan mesti bersungguh-sungguh. Cemerlang tu maknanya bersungguh-sungguh. Siapa yang tidak mempunyai permulaan yang bersungguh-sungguh, peringkat awal yang bersungguh, nescaya dia tidak akan memenuhi penghujung yang gemilang. Ia tidak akan sampai kepada penghujung yang benar-benar sampai kepada Allah. Jadi penghujung yang cemerlang itu adalah musyahadah, melihat Allah. Ibadat yang sampai kepada melihat Allah. Macam mana ibadat melihat Allah? Yang ini dipanggil ihsan. Melakukan ibadat dalam keadaan merasa kegerunan, rasa seolah-olah melihat Allah, rasa gerun, rasa takut. Sehingga kan sahabat Nabi bila semayang rasa pucat, bila dah semayang rasa betul-betul takut, sehingga kan cabut anak panah pun tak rasa benda-benda. Takut pada Allah melampaui. Habis dah, dia sudah makam musyahadah dah, sampai melihat Allah Ta'ala. Jadi macam mana sampai kepada tu? Mesti kena ada usul mujahadah, pekat pada mujahadah. Maka permulaannya adalah lambang kesudahan. Orang nak sampai akhir mesti kena ada mula. Tak boleh. Mesti kena ada peringkat mula. Mesti kena ada peringkat mula, baru dia akan sampai kepada pengakhiran dia. Wallahu alam. Jadi kita akan bicara akan datang mengenai asal, iaitu mengenai zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا